Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Gempak sahabat-sahabat semua, dua perkara yang menarik untuk saya kongsikan. Yang pertama, rakyat Kedah menggesa kerajaan Kedah untuk hentikan pembalakan. Apa sudah jadi sahabat-sahabat semua? Dan yang kedua, apa rakyat dapat semasa PAS menjadi kerajaan di Kerajaan Persekutuan? PAS bersama dengan Bersatu dan juga Gelakan sahabat-sahabat semua. Jadi menarik ya dua perkara ini untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Untuk yang pertamanya adalah kenapa ya rakyat Kedah menggesa untuk hentikan pembalakan. Ini kerana mereka bimbang banjir baling berulang. Penduduk gesah Kedah henti pembalakan hutan simpan di Gunung Bongsu. Ya, itu antara perkara yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa membuang masa, saya ingin membacakan kenyataan media ini yang dikatakan sekumpulan penduduk di Kulim Kedah menggesah kerajaan negeri untuk menghentikan kerajaan aktiviti pembalakan di hutan simpan Gunung Bongsu. Mereka beramai-ramai termasuk aktivis alam sekitar bersolidariti menuntut agar hutan tersebut dilindungi. Dalam satu kenyataan, Ketua Cabang PKR Kulim Bandar Baharu, Telin Ong, pimpinan kerajaan negeri Kedah perlu memastikan keselamatan dan juga kesejahteraan penduduk terjamin. Katanya hutan simpan Gunung Bongsu bukan sahaja penting dari segi ekologi tetapi juga sebagai sumber mata pencarian dan kesejahteraan bagi ribuan penduduk kampung yang tinggal berhampiran. Katanya kawasan pembalakan yang diluluskan itu dipercayai melibatkan 500 hektar tanah, yaitu dianggarkan saiz yang sama besar dengan pembalakan yang berlaku di Iboh, baling yang telah menyebabkan bencana alam yang teruk di daerah tersebut, katanya dalam kenyataan. Menurut bencana di Iboh berlaku tidak jauh dari lokasi pembalakan, yaitu sekitar 4 km, dan telah mengakibatkan kemusnahan besar terhadap harta benda, ekosistem dan nyawa penduduk setempat. Kini katanya dengan jarak hanya lebih kurang 3 km dari kawasan pembalakan yang baru diluluskan di hutan simpan Gunung Bongsu, kebimbangan penduduk sekitar semakin memuncak sekiranya berlaku tragedi yang sama. Sementara itu, Jabatan Perhutanan Negeri Kedah dilaporkan berkata akan memastikan aktiviti pembalakan di Gunung Bongsu memberi kesan alam sekitar yang minimum kepada penduduk sekitarnya ya, sekiranya ia dilaksanakan. Dan pada kenyataan itu katanya Mesyuarat Jawatan Kuasa Tetap Hasil Bumi Negeri Kedah meluluskan ya pada 14 Disember 2014 meluluskan pembangunan ladang hutan di Kompartmen 15, 42, 43 hutan simpan Gunung Bongsu seluas 500 hektar kepada Perbadanan Menteri Besar Kedah. Bagaimanapun, kawasan terbabi belum dijalankan kerja-kerja pembalakan bagi tujuan pembangunan ladang hutan dan masih dalam proses penyediaan rancangan pengurusan ladang hutan. Jadi itu antara gesan daripada rakyat yang bimbang sebenarnya sahabat-sahabat semua. Banjir baling akan berulang sekiranya pembalakan ini akan terus ya dilakukan oleh kerajaan negeri Kedah di bawah kerajaan Patipas ini sahabat-sahabat semua. Adakah mereka hanya tahu ya untuk mencari sumber pendapatan dengan hanya menggunakan pembalakan dan sebagainya? Adakah mereka begitu buntu untuk mencari sumber pendapatan lain selain daripada pembalakan yang dikatakan boleh ya menyebabkan banjir yang begitu teruk seperti mana yang berlaku ya di Baling, banjir Baling ya baru-baru ini. Jadi sahabat semua, apa pandangan Anda? Adakah kerajaan PAS di Kedah ini begitu gagal untuk mencari sumber pendapatan lain? Anda berikan komen Anda. Bagaimana pula? Ini satu lagi kenyataan yang menarik untuk saya kongsikan. Apa umat Islam ya dan Melayu dapat sewaktu atau semasa PAS memerintah dahulu ya dalam Kerajaan Perikatan Nasional bersama dengan Patipas dan juga Bersatu sahabat-sahabat semua. Jadi ini yang menarik ya untuk saya kongsikan. Tulisan ini adalah daripada Norman Razwan yang menyatakan sejak sekian lama apabila tanah Rizal Melayu semakin menguncup, bukan angkara bangsa Cina, India dan lain, tetapi angkara bangsa sendiri. Orang Melayu sejak sekian lama ditipu atas nama Melayu. Orang Melayu sejak sekian lama ditipu atas nama agama. Akhirnya bumi dipijak milik orang karena bangsa Melayu dan juga penunggang agama. Apa bukti soalnya?
Jadi masih ingat pas desak kerajaan kembalikan peruntukan sekolah tahfiz dan sekolah agama apabila ditarik oleh Mahathir pada tahun 2017. Namun apabila mereka memerintah 33 bulan, ada mereka berikan peruntukan tersebut soalnya. Jadi menarik sahabat semua. Jadi apa umat Islam Melayu ini dapat waktu pas memerintah dahulu? Satu persoalan yang menarik yang mereka dapat pas bekerjasama dengan Mahathir yang menarik peruntukan tersebut. Ya, akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mereka hina siang dan malam tanpa pas mendesak telah mengembalikan geran bantuan sekolah agama rakyat bawah JAKIM. Begitu juga waktu jadi pembangkang di Himpun Umat Melayu ke Padang Merbuk di Kuala Lumpur untuk bawa RUU 355. Apabila mereka memerintah 33 bulan, ada mereka sekurang-kurangnya bawa usul untuk RUU 355 ini. Soalnya akhirnya hanya ketika ini Datuk Seri Anwar Ibrahim yang meminta Menteri Agama bagi pihak kerajaan membawa usul RUU 355 ke Parlimen tahun ini. Yang kita dapat cabutan judi dinaikkan oleh kerajaan bersama PAS. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim menurunkan kembali cabutan bertuah itu karena ia tidak baik untuk kesejahteraan rakyat. Dan apabila kerajaan tidak memberikan peruntukan kepada MP pembangkang dikatakan zalim. Apabila Muhyiddin lakukan perkara yang sama pula tidak zalim. Inilah kalau orang buat semua zalim. Kalau mereka semasa jadi kerajaan mereka pula duduk diam-diam sahabat-sahabat semua. Begitulah juga mengenai minyak subsidi bersasar ketika zaman Muhyiddin dan Ismail Sabri, kedua-dua pemimpin itu sudah mengeluarkan kenyataan betapa perlunya mengenai subsidi bersasar dilaksanakan kerajaan, tapi kedua-dua mereka tidak berani untuk melaksanakannya. Namun katanya apabila kedua-dua bekas pemimpin itu mengeluarkan kenyataan bermakna, formula itu baik untuk selamatkan negara. Kenapa apabila Pemex mau lakukan dianggap zalim? Satu lagi persoalan yang menarik untuk kita pikirkan. Kalau orang Melayu cukup menggunakan separuh akal yang ada, mereka sudah dapat melihat bagaimana agama ini ditunggang begitu hina sekali. Bahkan sahaja dapat melihat agama diperuntukkan, malah rakyat diperbudakan minda hanya untuk kepentingan politik. Baru-baru ini kita dengar pegawai pejabat tanah menipu 649.2 hektar tanah Rizak Melayu di Perak. Hilang begitu saja tanah yang begitu luas karena ada yang sanggup menipu hak milik tanah Rizak Melayu. Seperti biasa, bab salah guna kuasa ini tidak perlu disebut nama atau wajah. Saya sudah tahu Type M dan barangkali plus MW juga katanya. Siapa yang gadai tanah Rizak Melayu itu? Adakah Internilok? Bukan. Sejak dulu bukan bangsa Cina tapi bangsa Melayu yang ada kuasa menggadaikannya. Sejak ke zaman Kesultanan Melayu, Melaka hingga Mat Kilau, bangsa Melayu sendirilah yang menghancurkan bangsanya sendiri. Mereka hanya kambing hitamkan bangsa-bangsa lain untuk menghalalkan cara atau divert isu daripada isu yang sebenarnya. Wow, terbaik ya, satu pencerahan yang begitu padu daripada Norman Razwan ini. Dan saya setuju sahabat-sahabat semua bahwa hari ini mereka lah kononnya yang terpaling pejuang untuk bangsa dan agama, tetapi sebenarnya sahabat-sahabat semua kita lihat bahwa mereka ni hanyalah menunggang isu ini untuk menghasut rakyat, membenci kerajaan yang ada pada hari ini, membenci pemimpin-pemimpin, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan sebagainya. Apa tujuan mereka? Bagi saya, bagi pandangan saya, ini adalah keuntungan politik secara pribadi maupun parti semata-mata. Mereka hanya menggunakan nama rakyat, menghasut rakyat dan sebagainya. Tapi yang mendapat manfaatnya semua ini adalah orang politik, politikus seperti PAS dan juga Bersatu dan juga Gelakan. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda sahabat-sahabat semua? Jadi adakah Anda setuju dengan perkara itu? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.